Assalamualaikum, selamat pagi. Dengar tak suara saya? Hello. Senyap je, ada orang ke tak ni? Dengar doktor. Dengar tak? Dengar doktor. Dengar Dengar. Oh, okey. Syami. Jauh-jauh gitu suaranya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita baru ada 9 orang. Maaf hari ni tak boleh buat kelas face to face lah. So balik dari umrah saya tak berapa sihat lah. Batuk semua. Jadi kita ganti dengan secara online lah Okey, sebelum saya terus kepada hari ni sebenarnya lebih kepada kalau ikutkan silibus memang dah habis lah saya dah cover semua sampai bab 6 tu kan. Jadi untuk final exam dia akan sampai bab 6, kemudian bab 7 dia jatuh dalam cover dalam project by group you all lah. Jadi sebelum cuti saya pergi umrah, sebelum ni saya dah habiskan lah sampai bab 6 dan saya pun dah bagi kuis kan, kuis 1, 2 dan 3 dan dari situ saya cuba analisis lah tahap pemahaman awak dalam plot, kemudian Fourier series dan juga analisis circuit using Fourier series lah. So daripada 3 tiga kuis tu saya beranalisis lah, yang ada yang mungkin faham, ada yang separuh faham, ada yang mungkin tak faham langsung lah, atau mungkin kelas 1 jam, 1 jam setengah tu nak faham dan kemudian nak buat kuis dia ambil masa lah kan. Jadi setakat ni saya dah marking lah you punya kuis dan hari ni saya nak discuss berkenaan dengan jawapan untuk kuis ketiga-tiga kuis tu. Dan kalau ada masa lagi kita akan masuk kepada tengoklah sikit contoh, bukan contoh, soalan SEM yang sebelum ni lah kan, supaya you all dapat gambaran macam mana nak jawab soalan final nantilah, gambaran bentuk soalan final macam mana. Okay, tapi kalau ada yang dah dapat set soalan daripada senior ke, so tu satu cara yang bagus lah kan. Setakat ni kuis saya masih marking lagi lah untuk kuis 1 sebab saya marking dulu kuis 3 dan 2 nak tengok you punya tahap pemahaman terhadap Fourier series dan juga application lah. Okay, so majority boleh jawab lah soalan kuis tu, tapi ada juga yang tak boleh jawab. So nanti you all boleh tengok lah markah masing-masing. Saya belum habis marking lagi. Dan ada yang dapat full mark, ada yang separuh, ada yang kosong pun ada kan, sebab tak menjawab soalan langsung lah. Dan mungkin tak tahulah kuis ni dia macam pop quiz juga kan. So siapa yang alert dia boleh jawab lah. Dan maksudnya alert daripada siapa yang saya rasa dengar kuliah saya ialah dalam waktu malam kan, dia 1 jam setengah macam tu, tapi yang dengar betul-betul dan fokus, insyaAllah dia boleh jawab soalan kuis tu lah. Tapi bila ada yang tak fokus ke sambil lewa ke sepanjang kuliah, memang tak boleh nak jawab lah. So sebenarnya soalan-soalan kuis saya adalah sangat mudah kan. So mudah maksudnya apa yang saya terangkan dalam kuliah, dalam penerangan sebelum tu, you all boleh jawab terus lah sebenarnya. Okay, kita pergi kepada kuis yang pertama lah sekejap ni.
Okay, nampak tak apa yang saya share ni? Nampak doktor. Nampak Okay, doktor. nampak. Okay, bagus. So ini adalah soalan kuis yang pertama. Soalan kuis pertama ni sebelum ni saya tulis 5 markah, tapi bila kita ada 3 set soalan, 3 set kuis, jadi saya jadikan dia 4% lah. So ni memang 4% maksudnya 4% penuh lah. Jadi siapa dapat jawab, dia akan dapat 4 markah penuh. So far setakat ni ada yang majoriti ramai dapat 3 lah ataupun 3.5. Majoriti, tapi ada juga yang tak boleh nak jawab lah. Okay. So, saya pun tak pasti apa silap ni sebab buat plot saya dah terangkan sebenarnya kan dalam kelas. So kalau nak difaham memang kena banyak latihan lah. Cuma soalan kuis ni memang direct to the point. You tak payah nak simplify the equation lagi dah. Memang saya dah bagi nilai dia dalam J omega per Z kan. J omega per P. So jadi just terus lukis lah. Sebab saya tahu nak melukis kemudian nak nak upload dalam auto mengambil masa. Jadi sebab tu saya memudahkan soalan ni. So you all tak perlu nak bahagi kan, nak bagi 10 lah, nak bagi 2, nak bagi 5 kan. So memang direct je lah soalan ni sebenarnya. Okay. Jadi soalan dia minta draw the dot plot of the transfer function lah. So H omega equal to 2.5 J omega per 50 plus 1 multiple J omega per 200 plus 1 over J omega per 8 plus 1 and J omega per 600 plus 1. Okay, so kat sini yang pertama kita kena buat dia punya equation dulu untuk dapatkan amplitude dia dan juga untuk phase lah. Okay. Jadi kat situ yang pertama kena tulis kena tulis dulu dia punya persamaan tu kan. So H omega ni untuk amplitude sama dengan 20 log kan, 2.5 kan. 20 log 2.5 kemudian tambahlah kalau darab atas kan, darab. So dia akan jadi tambah 20 log 1 tambah J omega per 50 tambah 20 log 1 tambah J omega per 200. Kemudian kalau bahagi dia akan jadi tolak kan. Tolak 20 log 1 tambah J omega per 8 tolak dengan 20 log 1 tambah J omega per 600. So kalau tulis persamaan tu dengan betul, tambah dan tolak semua betul. So saya akan bagi setengah markah lah. Yang 1/2. Kemudian untuk sudut, sudut kita kena rujuk table tu kan. Table tu memang kena familiar lah. Saya dah bagi dah sebelum ni dalam kelas. So kita ada, kalau ingat untuk buat plot dia ada 2, 4, 7 kan. Ada 7 faktor kan. Jadi 1 hingga 5 tu memang kena hafal lah kan. Sebab dia adalah gain, dia ada zero, pole, simple zero dan simple pole lah. Yang kuadratik tu memang jarang guna dan sangat complicated nak guna. Jadi kita selalu abaikan lah. Boleh abaikan lah. Just kita tahu je dia punya bentuk graf dan juga magnitude. Tapi untuk 5 faktor yang utama tu memang you all kena familiar lah kan. Sebab memang kita banyak guna. Memang kita akan gunalah sebenarnya bila melukis plot ni. Okay. So untuk sudut, ini jawapan yang saya discuss malam lah. Kan? So saya tak padam, mungkin you all boleh salin terus ke kan. So untuk sudut, face dia adalah kalau gain dia adalah 0 darjah, kemudian tambah dengan arc tangent J omega per 50 untuk 0, kemudian plus dengan arc tangent J omega per 200. Okey, kemudian kalau tolak, tolak arc tangent J omega per 8 dan tolak arc tangent J omega per 600. So kalau tulis persamaan tu kita akan dapat
setengah markah lagi. Okay, jadi untuk equation persamaan magnitude dan juga phase akan dapat 1 markah lah total. Kemudian, okay, bila dah tulis persamaan dia, barulah start plot the graph lah kan. So, yang ni, yang atas warna merah tu adalah untuk okay, so kalau tengok persamaan tu kita ada 5 graf yang berbeza. Dia ada 5 graf yang berbeza. So saya labelkan 1 dan 1, 2, 3, 4 dan 5 lah. So kalau lukis dengan betul kan, lukis dengan betul, okay, so kita ada tadi ialah 20 log 2.5 kan. Ni saya nak tegur jugalah, ada beberapa pelajar yang tak dapat melukis melakar dengan betul 20 log 2.5. So ambil kalkulator, tekan bukan 20 ada tulis 20, lukis terus dekat contoh kan dia kata 20. So dia tariklah kat sini 20. Dia 20 tarik kat sini. Salah So 20 tu dia punya kecerunan sebenarnya. Dia punya, tapi yang ni bukan kecerunan lah sebenarnya. So log dia adalah 20 dan 20 log 2.5. So tekan kalkulator je lah kan. Mana 20 log 2.5. Siapa yang tak pandai lagi tu kena praktis lah kan. Nanti dalam dia periksa kena bawa kalkulator dan tahu macam mana nak kira 20 log 2.5. So kalau tekan kalkulator you dapat berapa? 20 log 2.5 tu. Muhammad Akil bin Amran. Ada ke? Ada Datuk, ada. Berapa Muhammad Akil? Ni nama anak saya ni Muhammad Akil. 20 log 2.5 Ya. Sekejap kalkulator. Ada kalkulator tak? Minggu ke-13 dah ni. Mesti kena ada kalkulator. 20 log 2.5. 7.95. Betul. 7.95 kan. 8. Okay. So, jadi nak lukis nanti. Okay. Make sure betul lah. Dan dia adalah gain kan, gandaan. Jadi dia adalah garis lurus pada 7 point sinilah kan. So 8, saya letak kat sini skala saya 0, 10, 20. So dia pada 7 point apa tadi? 958 kan. Dan garis lurus lah. So saya dapat graf yang pertama, 1 kan. Kemudian graf yang kedua adalah log 1 tambah J omega per 50. Yang ini adalah kalau you rujuk kepada table, boleh tengoklah table. Saya tak buka table hari ni tapi ada helaian pada saya ni. Nampak ke helaian ni? Kan table yang ni kan. Kalau dah tak ingat ke, janganlah buat bungkus nasi lemak ke apa kan. Sangat bermanfaat ni. Okay, so graf tu ini adalah apa? 0 kan. So dia punya faktor adalah 0. So kalau 0 dia adalah kecerunannya adalah positif 20. Okay, dan dia akan start pada nilai Z ni kan. Z dia lah 0. Simple 0 kan. Simple 0. So 50 lah. Dia akan start pada 50. Dan kecerunan positif 20. Kalau positif maksudnya ke atas lah kan. Kalau 0 ke atas, kalau pun simple pun dia akan ke bawah. Right, negatif 20. So 50. Kemudian yang ketiga, okey ni yang graf yang kedua, saya dah lukis. Okey, kemudian graf yang ketiga ialah
200 kan. So pada inilah 200. Okay, 200. Kecurunan sama juga positif 20 dB. Kemudian ni adalah graf yang ketiga lah. Okay, kemudian yang keempat, tolak kan. Tolak 20 log. 20 log 1 tambah J omega per 8. Kan? So ini adalah simple pole kan. Sebab dia negatif kan. Tolak. So kecurunannya adalah negatif 20 dB. Okay. So pada 8 lah. Ni 8. Ni yang keempat. Kemudian yang kelima 600. 600. Kasih X dia 600. Kecurunan negatif 20. So ni adalah yang kelima. Okay, kalau lukis kelima-lima graf tu dengan betul dapat 1 markah. Kemudian gabungkan kelima-lima graf tu. Yang ni graf saya warna purple kan. Dapat lagi setengah markah. Okay, macam mana nak lukis? Okay, tengoklah. Okay, kita akan start daripada paksi kosong ni kan. 0.1. Dan kita tengok ni apa result yang ada, apa nilai yang ada. Yang ada cuma okay, graf 2, 3, 4 dan 5 adalah kosong. Dia akan start dari kosong lah ni. Tapi graf 1 dia akan start dari 7.958 ni tadi kan. Jadi kalau kosong tambah 7, so kita akan dapat 7 lah kan. Jadi tu sebab dia akan start pada 7.95 sampailah dia jumpa graf yang seterusnya. Graf yang seterusnya adalah pada 8 tadi kan. Pada paksi pada X sama dengan 8. Okay, dia akan negatif 20. So the next tu dia dia akan turun lah ikut graf keempat tu kan. So negatif 20 dB. Warna purple ni kan, nampak kan? Warna purple. So dia turun sampai jumpa paksi X yang seterusnya. Ada yang betul lah lukis. Ada yang betul lah Alhamdulillah. Ada yang salah banyak yang salah lah. So mula turun negatif 20 dB sampai jumpa next 50. Okay, 50 paksi X 50 dia akan naik kan. So yang tadi turun, yang graf 2 dia naik. Okay, jadi negatif tambah positif jadi kosong lah. Kecurunan yang sama, negatif dengan positif. So dia straight line sampai X sama dengan 200. Okay. So sampai dekat 200 dia jumpa graf ketiga. Graf ketiga naik kan, tambah 20 dB. So dia akan naik lah. Naik semula sampai jumpa 600. X sama dengan 600. Lebih jumpa naik 600 ke bawah. Tolak 20 dB. Yang tadi positif 20 dB. So tolakkan dapat kosong. Jadi garis lurus lah. So yang saya tulis total tu adalah graf yang terakhir. Graf yang kita dah tambahkan semua graf tadi. Jadi kalau betul lukis dapat setengah markah. Okey, kemudian itu untuk amplitude lah, magnitude kan, untuk magnitude. Kemudian yang seterusnya untuk phase. Plot the phase, sudut kan. So sudut tadi ni sangat mudah lah sebenarnya. Iaitu kalau kosong lah kan. So ada yang lukis, dia tu lukis sampai kat sini je. Contoh saya ambil warna lain lah. Warna apa warna hijau. Nampak ke warna hijau? Warna grey. Okay, contoh grey. So nombor 1 ni adalah kosong kan. Graf yang pertama adalah kosong. Jadi ada yang lukis, sepatutnya kena lukis daripada straight lah sampai habis. Tu baru labelkan 1. Bukan lukis sampai sini je. Ada yang lukis sampai sini sampai sini ni. Daripada kosong sampai X sama dengan 1 ni. Tak boleh lah macam tu. Dia kena lukis sampai hujung lah. Tarik sampai hujung. Supaya dia boleh jumpa dengan graf-graf yang lain. Walaupun kita tahu bila dia kosong, darab dengan apa-apa graf, dia akan ikut graf yang next tu kan. Tapi kenalah lukis penuh
saya pun confused nak bagi markah berapa kan, sebab kalau ikutkan tak lengkap kan. Okay. Kemudian kita lukis seterusnya. Yang mana kan apa lagi lah. Okay, seterusnya, so yang tadi adalah tambah arctangent J omega per 50. Okay, so 50 kalau rujuk ke table, dia akan start dengan 50 per 10 kan. So dia kena Z per 10 dan akan tamat pada Z multiple 10. Jadi 50 bahagi 10 dapat apa? 5 kan. So dia akan mula pada 5 dan dia akan tamat pada 50 darab 10 lah. 500. 500. Jadi maksudnya dia akan mula pada sini. Nampak kan saya pangkah ni? Sehinggalah positif 90 darjah lah. So boleh tarik, dah dapatlah nombor 2 ni. Okay. Dia akan stop pada positif 90 bukan sampai atas sampai 180 dan tak. Maksudnya untuk arctangent ni dia adalah positif 90 lah. Untuk simple 0 positif 90, simple pun negatif 90. Sebab dia tolak, so dia negatif 90 darjah. Kalau tambah, dia adalah positif 90 darjah. Okey, kemudian okey ke ni ke boleh follow tak? Okey, kemudian graf yang ketiga adalah 200 kan? 200. So 200 200 bagi 10 dapat 20. Okay, so untuk 200 dia akan start pada 20 dan akan tamat pada 200 kali 10. 2000 kan? 2000. Ni 2000. Okay, so sini dengan 20. So tariklah tadi. Tarik. Dapatlah nombor 3. Okay. Kemudian nombor 4. So bahagi 8 bagi 10. 0.8, right? Okay, 0.8 kemudian akan tamat pada 8 kali 10, 80 kan? 80. So tariklah ni yang keempat. Kemudian 600 600 bagi 10, 60. Okay, dan juga 600 bagi ni 6,000 lah. So dapat nombor 5 ni. Okey, yang kelima. Okey, 5. Jadi bila gabungkan semua, mana yang gabung ni? Ni warna apa? Okey, kita gabungkan. Sekejap ni. Dia dah terpadam ni. Bila padam, dia padam semua. Lama, mana tadi? 500. Tengok tu dah terpadam semua Okay, 220 dah terpadam semua. Nombor 5 pun dah terpadam dengan 2. Apa tadi? 200, 2000. 2000 sini dengan 20 Okay.
Kemudian 660, 66,000 lah. Okey, kemudian kita gabungkan. Gabungkan warna lain lah, warna purple. Okey, so bila kita tengok semua start dari kosong, so kita tarik dari kosong lah. Jadi kosong sampai 1. 1 je. Mana 0.8 tadi? Kenapa dia start 1 ni? Kejap Betul confuse pula dah. 5. Bukan 1 5 kejap. So graf tadi ialah 5 kan, 50 bahagi dengan, so dia akan start pada 5 lah sebenarnya, ni 1. Okey, jadi nah tadi ialah 0.8 Okey, graf yang kedua dijumpa adalah 0.8. So 0.8 ni adalah ke bawah lah, ke bawah. Dia akan follow ke bawah. Kita dah lukis dah ni. Okey. So ke bawah warna purple ni negatif 20 dB. Kemudian jumpa yang pada 5 tadi, graf yang kedua kan, 5 dia naik ke atas. So garis lurus lah. Straight je, tak ada kecerunan. Kemudian jumpa pada 20 tadi kan, 20 dia akan naik sampai jumpa. The next tu ialah 60 dia akan naiklah ikut sama kecerunan sampai ke 60. Okey, 60 dia akan turun, so dia akan garis lurus lah sampai habis Dah sampai habis lah Okey, so ni adalah dia punya total. Kenapa dia total ni? Total warna purple ni. Ni adalah total, so dapat setengah. Yang tadi lukis 5 graf yang betul dapat 1. Jadi untuk lukis graf 1.5 campur 1.5, so dapat 3 lah. Okey, 3 campur dengan persamaan tadi dapat 4. So untuk lukis, untuk kuis 1 saya bagi 4 markah lah. 4 markah. Okey, itu untuk buat plot. So siapa jawab dengan betul, saya akan bagi 4 markah lah. So far tak ramai yang dapat 4 ada yang dapat 3, 3.5 ada yang dah lukis setiap graf tapi tak gabungkan tu. Dia tak tahu nak gabungkan ke, tak sempat ke. Ada juga yang tak jawab langsung untuk face. So worst case memang try lah untuk buat kedua-dua graf ni. Walaupun tak berjaya habiskan kan, tak berjaya gabungkan, at least awak lukislah setiap bahagian ni, setiap faktor tadi. Alright. Okay, ada soalan ke untuk kuis 1? Tak ada, madam. Tak ada Tak ada, madam. Okay, so saya stop untuk kuis 1. Kemudian kita pergi ke kuis 2. Kalau ada soalan boleh tanya terus Okay, minggu ni discuss tentang ni lah, tentang apa? Tentang kuis. Lepas tu minggu depan adalah pembentangan untuk you punya projek kan, minggu ke-14. Jadi pembentangan pun kita akan buat macam ni lah secara online. So tak perlu nak prepare video. Cuma perlu sediakan slide lah. PowerPoint dalam 5 hingga 6 slide je, tak perlu banyak-banyak. Okay, ada sedikit introduction. Lepas tu you discuss about your calculation, result, and then you punya simulation. Nak tunjuk simulation punya gambar semua tu kan, diagram, block diagram, circuit, kemudian comparison daripada you punya calculation dengan you punya simulation lah. And then
conclusion. Dah cukup lah. Okay. Itu untuk minggu depan lah. Boleh masing-masing boleh prepare seminggu lagi kan. Okay, kita masuk kepada soalan kuis yang kedua. Ingat lagi, ni soalan kuis untuk Fourier series. So soalannya, find the trigonometry Fourier series for ft. Okay. The value is 5 if t greater than 0 until t less than pi. Kemudian ft equal to 10 untuk t greater than pi hingga 2 pi. Sekejap. Okay. Jadi apa soalan yang dia nak? Dapatkan trigonometry Fourier series. Maksudnya you kena dapatkan dia punya A0, AN dan BN. So dapatkan 3 nilai ni lah trigonometry kan. Kemudian kalau nak lukis dia punya apa tu? Bukan nak lukis, dapatkan dia punya FT sama dengan A0 plus summation AN kan, darab cos tambah BN darab sin pun itu ekstra lah kalau you nak buat. Tapi kalau setakat ni saya ambil 3 nilai ni lah. Siapa dapat buat buktikan 3 nilai ni dia akan dapat yang ni 3 markah. Kuis ni adalah 3 markah lah, 3%. Jadi ni 1 markah, BN 2 markah, 2 markah pula, 1 lah. Dan ni BN 1 markah. Okay, daripada persamaan ni, so you boleh terus identify lah kan berapa nilai T dia. Kalau nak try lukis pun boleh sebenarnya kan, 0 ke pi, pi ke 2 pi kan. 0 ke pi adalah 5. Sinilah. 0 ke pi adalah 5. 110 kan. Dan pi ke 2 pi adalah 10. Macam inilah graf dia. 5 ke 10. So the value of T nya adalah berapa? Ada yang nak cuba? T dia 2 pi. Betul. Siapa tu? Siapa yang jawab tu? Syami Aiman. Okay, so T adalah 2 pi. Right. Kemudian omega? Omega naught sama dengan 2 pi per T. So 2 pi per 2 pi lah kan. Dapat dengan 1. Okay. Okay, next kita dapatkanlah dia punya A0. So kena ingat formula A0 1 per T. Kamiran kosong hingga ke T kan. So FT dt kan. Jadi untuk kita punya graf ni ataupun FT nya kita ada 2 nilai. Jadi T nya tadi apa? 2 pi kan. Masukkan je lah 1 per 2 pi. Kamiran ada 2 nilai. So di antara yang kecil kosong hingga pi 5 darab dt tambah daripada apa? Pi ke 2 pi 10 dt. Okay, 1 per 2 pi dan ambilkanlah kan T. So T 5T kan, 5T. 5T
tambah 10T kan. Adiknya nanti akhirnya awak akan dapat 5 pi tambah 10 pi. Betul tak? Okay, yang ni itulah Adin keliru sikit lah. Ada beberapa yang okay, so bila kita campurkan kita akan dapat apa? 15 pi kan per 2 pi. So kadang-kadang dia lepas pandang pi ni, pi dengan pi boleh cancel out. So jawapan dia adalah 15 per 2 atau 7.5 lah kan. So kalau jawab salah satu ni saya dapat bagi satu markah lah. Normally ada yang silap pi ni kan. So dia dapat macam mana tah? 15 pi per 2 lah kan. So be careful lah. Okay, tu ialah jawapan A0. Kemudian EN. EN follow the formula lah. Apa formula dia? 2 per T kan kosong hingga ke T FT cos kan. Cos N omega naught T dt. Sama jugalah masukkan nilai dia 2 per 2 pi kan T tadi. So yang ni adalah kosong hingga ke pi 5 cos N. Omega naught tadi adalah 1 darab dengan T dt. Kemudian tambah pi hingga ke 2 pi 10 cos N 1 darab T dt. Okay, so 2 dengan 2 boleh cancel, tinggal 1 per pi lah. Kemudian ni kami akan cos kan 5 boleh bawa keluar tapi be careful lah. Ni ada 5, ni ada 10 kan. So pemudahkan dululah. 0 pi 5 cos N T kan dt tambah pi hingga 2 pi 10 cos N T dt kan. So ni kalau kami kan akhirnya you akan dapat jawapan kosong. Kosong So saya bagi tu jawapan lah. Step ni panjang. So ini adalah satu markah. Kemudian BN BN ni panjang. So BN. Madam, Ya, BN. Ya. kalau integrate cos bukan dapat sin ke madam? Cos dapat sin. Sebab tu dia kosong kan? Ya. Okey. Baik madam. Yang kamiran semua ni kena ingat lah Kamiran cos dapat apa, sin, kamiran sin dapat apa kan. Okey. Sebab itu basic kan. Saya tak payah terangkan detail lah. Kemudian untuk BN 2 per T juga. Dan 0 per T FT sin sin N omega naught T dt. Okay, sama jugalah macam AN tadi kan. So 2 per T 2 per 2 pi lah. Masukkan pi terus. 0 hingga ke pi 5 sin N darab 1 darab T dt tambah pi hingga 2 pi 10 sin N darab 1 darab T dt. Okay. Okay. So yang ni dapat 1 per pi. Ni boleh kami kan
Okay, 5 cos kan? Cos NT per apa? Per N negatif tak? Sin kami kan dapat negatif kan? Negatif So ni adalah 0 hingga pi, kemudian tambah negatif 10 cos NT per N kan? Dia adalah pi ke 2 pi. Dia nak mudah, N ni boleh keluarkan lah. Kan? Okay. So 1 per N pi. Okay. So tolak 5. Masukkan nilai lah cos N pi. Tolak-tolak kan. Tolak-tolak tambah Ni bukan tolak je. Apa? Okay, masukkan nilai lah. Ni adalah tolak 5 cos 5 cos N kosong kan. Kemudian tolak 10 cos N 2 pi 2 pi, kemudian tolak tambah kan, tambah 10 cos N pi. Dah masukkan nilai dah ni. Yang boleh permudahkan nanti akan dapat keluarkan 5. So 5 per N pi dan cos pi N tolak 1 lah. Tolak. Okay, kemudian bila cos pi N ni, kalau rujuk pada table tu, kita akan dapat apa? Negatif 1 Negatif 1 kuasa N. Betul tak? Jadi, if N equal to odd odd ialah so kita akan dapat B1 contoh B1 5 per 1 darab pi negatif 1 kuasa 1 tolak 1 kan. So kita akan dapat berapa? Negatif 1 kuasa 1 adalah negatif 1 kan. Negatif 1 tolak 2. So negatif 1 tolak negatif 1. So dapat negatif 2 lah. Jadi 5 darab negatif 2. So dapat negatif 10 per pi kan. Kalau B3 pula kita akan dapat negatif 10 per 3 pi. Itu juga B5. Kita akan dapat negatif 10 per 5 pi. Jadi kat situ kita boleh buat kesimpulan Bn sama dengan negatif 10 per 5 pula. Per N per N pi. Okay, N pi. Kemudian kalau if N sama dengan even, kan, contoh B2. Okay, so 5 per 2 pi.
So negatif 1 kuasa 2 lah kan. Tolak 1. Dapat berapa? So negatif 1 darab negatif 1 dapat 1 kan. 1 tolak 1 kosong. Jadi kita akan dapat kosong lah. Begitu juga dengan B4. Kita akan dapat kosong per 4 pi lah. So sama dengan kosong. Kemudian B6 0 per 4 ni. 6 pi. So sama dengan kosong. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa Bn sama dengan kosong. Okay. So dari situ, kat sinilah kita boleh buat kesimpulan Bn sama dengan ada dua nilai iaitu negatif 10 per 5 pi if n equal to odd, odd. Dan kosong if n equal to even lah. Yang ni penting sebenarnya. So kalau dapat jawapan tu, you akan dapat ni lah jawapan ni kan dalam box ni. Barulah dapat 1 markah lah. Normally ada yang buktikan ni if n equal to odd and if n equal to even semua ni kan, tapi dia tak buat kesimpulan ni. So macam mana saya nak bagi markah kan. So quiz ni dia agak strict sikit lah. Buat markah dia kecil kan. So saya cuma bagi 1 markah bila you all dapat bagi jawapan Bn sama dengan apa. Kemudian tadi kan En sama dengan kosong, so dapat lagi 1 markah. Dan juga A0 tadi kan. A0 sama dengan 7.5 atau 15 per 2 lah. So dia dapat 1 markah. Jadi dapat 3 markah lah untuk soalan ni. The next tu kalau tulis FT sama dengan 15 per 2 tambah tadi summation tu kan. N sama dengan 1 infinity negatif 10 per n pi sin ke kan. So ni pun ada markah lah, cuma saya tak bagi sebab normally tak ada yang dapat jawab sampai sini lah. Untuk final mungkin kena buat sampai sini, tengok soalan. Kalau dia minta tuliskan dia punya Fourier series of the waveform, you kena tulis sampai sini. Nanti ada soalan, contoh ada soalan yang perlu awak tulis. Tapi untuk quiz ni saya cuma tengok pada trigonometry Fourier series ni lah, iaitu nilai A0, An dan Bn. Okay. Itu untuk quiz 2. Ada soalan tentang quiz 2? So 3 markah lah. Apa jawab dengan betul, saya bagi 3 markah penuh. Ada yang normally Bn ni dia tak jawab. Dia jawab An, A0, An je. A0 dengan An. Bn ni tak jawab ataupun tak habis jawab. Ada juga yang tak faham soalan pun ada juga. Apa maksud trigonometri ni? So dia tak habis 1 jam soalan. 1 jam tu dia tak dapat nak jawab apa itu trigonometri. Ada juga. Dia dapat markah lah. Madam nak tanya. Conclusion memang kena buat ni madam. Macam mana conclusion? Yang if. Conclusion apa? Quiz? Yang if tu. Kena buat ke madam? FT. Bukan yang ni. Big tu. Yang if tu. Untuk final exam tengok soalan Kalau soalan tu minta determine the Fourier series of the waveform, maksudnya you kena tulis lah FT sama dengan apa-apa. Tapi kalau soalan tu cuma tulis find the trigonometry Fourier series, tak perlulah, dapatkan A0, An, Bn saja. Tengok soalan, ada soalan normally final dia akan pecah lah. Soalan A dapatkan T and omega naught. Soalan B dapatkan A0, An dan Bn. Soalan C find the Fourier series of the waveform. Jadi kena dapatkanlah FT. So seandainya kalau kita orang tak buat if and odd tu ataupun if and even tu, tak dapat markah pun ke madam? Ya, tak dapat markah. Macam mana saya nak bagi markah? So kena buat jugalah.
Sebab dia ada dua kan. Maksud awak tadi dia habis dekat sini ke? You jawab kat ni Kau jawab kat Saya sini terus je. buat BN tu. Terus dapat BN sebelah kanan tu. Yang ada Tak mulut boleh. tadi. Yang ni ke? Yang dalam box Yang Di dalam sini? box tu. Saya terus buat tu. Terus buat ni. Saya tak buktikan yang if Oh, and tak odd tu. buktikan. Tak apa. Boleh. Boleh kalau tak buktikan. Baik, madam. Okay. Ada soalan lain? Bentuk soalan ni memang ada keluar lah dalam final. Nanti kita tengok salah satu soalan final lah. Yang lepas So memang dia mula dia minta T, the value of T and the value of T. Dah kalau tak, kenapa saya nak discuss kan kalau tak penting. The value of T, kemudian the value of omega naught. Kemudian dia minta, yang soalan B dia minta A0, EN dan BN. Kemudian the last ni dia punya ni, FT ni. FT. Sama dengan apa-apa pun dah. Okay. So tu complete lah untuk satu soalan. Kalau dapat jawab semua, dapatlah 25 markah. Sebab dia ada A, B dan C kan, complete. Okay. Saya bagi soalan quiz 3 boleh? Quiz 3 ni senang je sebenarnya. Kira dia punya appearance power kan. Okay. Saya stop dulu. Kalau ada nak tanya, stop sharing dah stop Sekejap. Okay. 16 Asal sampai 16? Pelajar saya 13 je rasanya. Ada pelajar sesat ke? Okay, ni soalan 3, quiz 3 Quiz 3. Quiz 3. Okay, saya dalam bentuk PDF nanti tak boleh nak nyonteng. Jadi saya terus dalam bentuk Word lah. Quiz 3 pun samalah 3 markah saya bagi. Okay, 3% lah 3 markah. So, quiz 1 4, quiz 2 3, quiz 3 3 kan. So 4, 3, 3, 10 lah total. 10 markah kan. Tak payah nak kecil-kecilkan ke apa kan. Okay, so diberi kat situ ialah VT. Okay, ada VT dan IT lah. VT adalah 30 tambah 20 cos 60 pi T tambah 45 darjah. Kemudian tambah 10 cos 120 pi T tambah sebenarnya tambah negatif 45 darjah volt. Kemudian
IT ialah 6 tambah 4 cos 60 pi T tambah 10 darjah tolak 20 cos 120 pi T tolak 60 darjah. Ni current. So nak dapatkan, soalannya dapatkan appearance power kan. So formula nak dapatkan appearance power adalah P ialah P sama dengan VDC darab IDC tambah 1/2 kan. Summation VN IN cos theta N tolak theta VM lah. Okay. So yang pertama kena darabkan VDC dan IDC lah. So DC ni adalah current and voltage pada DC komponen kan. Kemudian VN ni adalah pada AC komponen lah. AC komponen ni dia ada value ni cos kan, cos ni, persamaan cos. Okay, jadi VDC adalah 30, ni adalah VDC, darab dengan IDC adalah 6. So 30 darab 6 kan. Kemudian tambah dengan 1/2 VN adalah VN ni ada dua nilai kat sini kena tengok, iaitu pada masa 60 pi dan 120 pi lah. Okey, so pada 60 pi V dia adalah 20 kan. Kemudian current dia adalah 4. So 20 darab 4 lah. Kemudian campurkan dengan 10 darab 2 kan. Tolak. Kemudian darab dengan cos lah. Cos ni ikut yang sama, 60 dengan 60, 120 dengan 120. So dari situ kita dapat 1/2, 20 darab 4 kan. V darab I kan, V darab I cos 45 tolak 10 darjah lah. Alright, kemudian tolak dengan 10 darab 2 cos negatif. Negatif positif sudut ni sangat ambil berat lah Ramai yang culas lah. So dia salah kat sini. So negatif 45 tambah dengan 60 darjah. Okay. Dan bila kita tambah tolakkan dia, jadi ni 20 darab 4 kan, 80 bahagi 2 dapat 80 kan. 80 bagi 2 dapat 40 cos. Tadi 35 tolak dengan 10, so dapat 35 darjah. Right, kemudian yang kedua adalah 20 darab 40, 10 darab 2 kan. 10 darab 2, 20. 20 bagi 2 dapat 10 lah. Right, 20/2, 10 cos negatif 45 tambah 60 kan. So dapat positif 15. Okay, kemudian tekanlah kalkulator dengan betul. Jadi kita akan dapat VDC adalah 120 kan, tambah dengan yang 60 pi tadi ialah 32.76. Tolak dengan 9.659. Okay, make sure yang bersama jawapan ni betul lah. Kemudian tambah dan tolakkan dapat 203.1 watt. So saya akan bagi markah yang ini 1 dan 2. Ni 3 lah kan sebenarnya. So total lah. Ataupun ni setengah. Saya pun tak ingat. Tapi total ni dapat 1 lah. So the total nanti akan dapat 3 markah lah. Kadang-kadang jawapan akhir ni betul. So yang kat sini ni dia silap. So macam mana saya nak bagi full? Saya tak bagi full lah. Sebab kat silap pada sudut. Normally banyak yang silap pada sudut dia lah ni. Cos ni. Kita tak dapat 3. Kita dapat 2.5 ke 2 dan sebagainya. Okay. So itu cara nak kira appearance power lah appearance power of the circuit ataupun value. Okay, so memang direct je lah soalan ni. Yang penting awak kena ingat formula lah formula ni macam mana nak kira lah. Formula ni ada dalam nota kan, saya dah share sebelum ni. Madam, saya nak tanya boleh? Ya.
Yang untuk sudut power tu, kenapa madam positif je? Sebab bukan dia negatif ke? Negatif 45 tolak 10. Patutnya dapat sudut negatif 35. Negatif yang mana? 45 ikut formula ikut formula. Theta Formula. N tolak kan? Theta N tolak PM kan? Ikut formula lah. Jadi 45, betul 45 kan? Positif 45, dia tambah positif 10 ni kan? Tapi formula dia ialah cos theta N tolak PM. Jadi 45 tolak 10. Saya dapat jawapan akhir sama. Tapi yang sudut tu saya dapat negatif 35. Tapi madam dapat positif 35. Saya pun pelik juga dekat formula. Dia kan ni N pi tolak sudut kan? N pi? Yang dekat contoh akak VT tu kan? Yang VT tu kan N pi T tambah 45. Tapi yang saya tengok VT tu macam N pi tolak sudut. Macam mana madam? N pi tolak sudut mana? Formula yang saya tengok lah dekat banyak jugalah saya search. Dia kalau positif dia jadi negatif. Ini formula yang memang dalam buku tu lah. Cos theta N tolak PM. So theta N ni adalah sudut pada voltage. PM adalah sudut pada current. Okay, tak apa. So dia tolak kan. So ini positif betul. Ini positif. Tapi kena tolak lah. Yang ni negatif 45. Kita ambil negatif 45. Yang kedua negatif 45. Kemudian dia tolak kan. Tolak 60 kan. Negatif 60. So dia jadi negatif 60 kan. So dia jadi positif lah. Okay, tak apa madam. Baik. Sebenarnya yelah ada yang bagi jawapan yang berbeza kat saya pada sudut ni lah. Tapi saya still juga double check lah. Make sure dia dapat jawapan yang ni lah sebenarnya. Okay, saya akan double check kat sini. Sebab yelah patutnya jawapan akhir memang sama kan. Cuma beza pada sudut. Dan saya akan double check kat sini lah. Betul ke tak. So kalau kat sini betul sama. Kat sini pun confirm lah sama. Kadang-kadang kat sini salah. Tak sama tapi dapat jawapan pula 203 tu kan. So banyaklah persoalannya. Saya tak boleh lah nak bagi full. Sebab pada step ni dah tak sama. Tapi jawapan akhir pula sama kan. Okay, baik madam. Okay. Ada soalan lain sebelum saya, mungkin kita dah pukul 12 Boleh ikut lagi? Boleh saya teruskan lagi? Boleh rehat kejap madam. Boleh. Kita rehat dulu dalam 3 hingga 4 minit. Nanti kita sambung kepada, tengoklah contoh soalan-soalan yang lepas lah. Untuk bagi awak idea lah macam mana nak jawab final. Okay, kita rehat dulu
Hello, madam.